Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pelajar yang saya kasihi, semua pelajar yang cemerlang. Okey, so kita akan teruskan dengan bab 6 iaitu kecerunan dan luas di bawah graf. Okey, untuk tajuk kecerunan dan luas di bawah graf, tajuk ni dia ala-ala fizik sikit, tapi sikit sahajalah. Okey, tak banyak mana pun. So, jangan nak rasa gerun sangat. Tajuk ni dimasuk dalam paper 2, markah paper 2 bahagian A. Markah lebih kurang dalam 6 markah lah. Alright, so saya nak tunjuk dulu apa bendanya, konten tajuk ni. So, kita akan belajar tentang dua jenis graf-graf lagi ya. Okey, dua jenis graf. Iaitu graf yang pertama ialah graf laju masa. Bukan laju, sorry. Jarak dulu. Graf jarak masa. Satu lagi graf laju masa. Okey, apa maksud graf jarak masa? Graf jarak masa bermaksud graf jarak melawan masa. Okey, so macam mana tu? Kamu ada paksi graf di mana jarak melawan masa. Laju masa pula ialah graf laju melawan masa. Okey, so paksi Y dia apa tadi saya kata? Saya guna pen lain sikit. Paksi Y dia adalah jarak. Paksi X dia adalah masa. Yang ni pula paksi Y dia adalah laju. Paksi X dia adalah masa. Okey? Okey. So kita tengok kat sini macam manalah kalau kata kita ada graf. Okey, katakan graf kita berbentuk macam ni. Maksudnya ada apa ni? Ada kecerunan. Okey. Ada kecerunan. Kalau macam ni ada kecerunan tak? Tak ada kan? So kita ada dua garisan dekat graf jarak masa ni. Graf yang ada kecerunan. Satu lagi ataupun garisan yang ada kecerunan dan garisan mendatar. Okey, yang ni pun sama, katakan kita ada garisan yang ada kecerunan. Satu lagi garisan mendatar. Dia ada maksud untuk setiap garisan ini. Okey, untuk graf jarak masa. Apa maksud garisan yang ada cerun tu? Yang ada kecerunan tu? Maksudnya apa? Maksud saya garisan condong. Garisan condong itu membawa maksud laju. So, kalaulah dia tanya, cari kelajuan objek bergerak. Nak tengok dekat mana? Tengok dekat garisan yang ada kecerunan. Kadang-kadang dalam satu graf dia boleh ada dua garisan yang ada kecerunan. Okey, so kalau kata ada dua garisan yang ada kecerunan, macam mana kita nak tahu laju yang mana yang kita nak cari? Dia biasanya dia akan sambungkan ayat. Cari laju objek pada 3 minit pertama. Contoh. So maksudnya 3 minit pertama. Minit tu masa kan? Masa 3 minit pertama. Let's say kat sini 3. Okey, jadi 3 minit pertama maksudnya kita tahu 0 sampai 3. So kecerunan mana yang terlibat kecerunan yang ini. Okey, ataupun dia kata
Cari kelajuan objek pada 2 minit terakhir. Katakan kat sini ada satu lagi kecerunan. 2 minit terakhir. Dia bagi kat sini 4. Dia bagi masa kat sini 6. 2 minit terakhir. Mana main 2-nya? 6 tolak 4 dapat 2. Betul tak? 2 minit terakhir. So kat situ yang mana kecerunan yang kita perlu rujuk? Kecerunan yang kedua. So, apa yang saya nak sampaikan yang pertama ni, ingat kalau kata dia suruh cari laju, kena rujuk garisan yang condong. Okey, garisan yang condong. Okey, yang kedua, garisan mendata. Okey, garisan mendata. Garisan mendata yang mana? Yang ni lah. Yang tak ada kecerunan ni. Yang tak sengit tu maksudnya tak ada kecerunan. Kan macam awak naik bukit kita tahu cerun. Tapi kalau kata awak jalan kat kawasan rata, tu tak ada lah kecerunan. Okay, so itu kita panggil dia garisan rata. Jalan rata. So garisan kita panggil garisan mendatar. So garisan mendatar ni membawa maksud apa untuk graf jarak masa? Dia membawa maksud objek pegun. Pegun tu maksudnya apa? Berhenti. Ataupun tidak bergerak. Okey, dia membawa maksud objek pegun berhenti tak bergerak. Contohnya dia tanya, ini saya ubah sikit. Ini katakan 3. Yang ini katakan 5. Yang ini katakan 7. Contohnya dia tanya, berapa lamakah objek itu berhenti? Kata kunci apa tadi? Berapa lama objek itu berhenti? So, kata kunci dia adalah berhenti. Dia bukan tanya laju. Dia tak tanya pun berapa kelajuan objek. Okay, dia tanya berapa lama objek itu berhenti. So, kata kunci dia berhenti. So, kalau berhenti nak rujuk dekat garisan yang mana? Condong ke mendata? Garisan mendata. Okey, dia tanya berapa lama? Itu merujuk kepada masa kan? Tengok dekat garisan mendata. Kemudian awak tengok ke paksi masa. Berapa lama ni dia berhenti? 5 minit kah? 3 minit kah? Macam mana nak tahu? Kita tak boleh ambil 3 ataupun 5 . Kita kena ambil tempoh masa dia. 2 ni. Berapa lama ni? 3 minit ke 5 minit? Berapa lama tempoh? 2 minit. Okey. Ataupun tak logik lah ni. Saya tukar jadi 2. Okey. So, berapa lama objek berhenti? 5 tolak 2. Kita dapat 3 minit objek itu berhenti. Itu kalau dia tanya apa? Dia tanya berapa lama tempoh. Tempoh kena rujuk paksi X. Okey, dia boleh tanya 2 benda. Iaitu yang pertama, tempoh. Dan yang kedua, jarak. Ataupun kedudukan. Okey, di manakah objek itu berhenti? Katakan yang ini bandar A. Tak logik berhenti kat bandar 3 minit. Yang ini katakan stesen minyak. Okey, di manakah soalan dia? Di manakah objek tersebut berhenti? Stesen minyak. Okey, dia bagi kat sini stesen minyak, dia bagi kat sini bandar A. Kat mana objek tu berhenti? Dekat stesen minyak. Okey. Ataupun apakah jarak? So, sekali lagi kalau kata tempoh, dia tanya tempoh rujuk paksi X.
Kalau dia tanya jarak ataupun kedudukan, rujuk paksi Y. Okey, ataupun dia boleh tanya gini. Berapakah jarak dari rumah rumah Ali ke stesen minyak? Dah masuk lain dah. Sorry, tak payahlah yang tu. Okey, so saya nak kamu jelas yang itu dulu. Garisan condong membawa maksud kelajuan objek. Manakala garisan pegun membawa maksud objek. Garisan mendatar membawa maksud objek pegun ataupun berhenti ataupun tidak bergerak. Dia boleh tanya. Okey, so sekali lagi. Yang ni ada pembetulan sikit Untuk tempoh kena rujuk paksi X. Manakala untuk kedudukan ataupun jarak kena rujuk paksi Y. Okey. Sekejap yang ini ni tadi. Kita tak habis lagi ni. Laju saya kata, kalau dia tanya laju, cari garisan condong. So, dah dapat cari garisan condong. Katakan kat sini kan garisan condong kita. Macam mana nak cari laju dia? So, laju kamu boleh guna dua cara, sama ada cara kecerunan ataupun cara formula. Okey, formula kecerunan ni ingat tak kita belajar? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, kamu kena cari titik lah. Titik ni berapa? X dia 2, Y dia katakan 5. Yang ini pula 0, 0. So, masukkanlah Y2. Masukkan Y2. Ingat lagi tak? Yang ini bab 5 tingkatan 4. Cari kecerunan. Ni X2, Y2. Yang ini X1, Y1. So, masukkanlah Y2 5, Y1 0. X2 2, X1 0. So, kamu akan dapat jawapan. Itulah jawapan kelajuan. Ataupun awak boleh guna formula. Satu formula iaitu apa? Awak ambil je dia punya apa? Beza jarak dia. Awak ambil paksi Y ni. Paksi Y. Y2 tolak Y1 bahagi dengan tempoh. Sebab tempoh ni biasanya dia dah bagi dah. Macam saya kata tadi, cari kelajuan objek dalam 2 minit pertama. 2 minit pertama. So, 2 itu adalah tempoh. Terus je letak 2. Tak payahlah nak tolak dah. 2 tolak 0. X2 2, X1 0 kan. Tak payah dah nak buat 2 tolak 0. Terus je guna tempoh yang dia bagi tahu dalam soalan. Hanya jarak sahaja kita kena tengok. Kat sini berapa jarak? Kat sini berapa jarak? Okey, yang ni pula. Tengok berapa jarak dia. Katakan kat sini 8. Katakan kita guna cara kedua Okey, jarak. Okey, yang ni kena guna mana? Boleh tak guna sampai bawah? Tak boleh. Yang ini titik akhir, yang ini titik mula. So, Y akhir dia berapa? 8. Ni saya katakan saya letak 8. Y akhir dia 8. And then, tolak dengan Y pertama dia, Y permulaan dia ialah 5. Dengan tempoh. So, yang ni tadi macam mana saya kata soalan dia? Contoh dia kata, cari kelajuan objek dalam 2 minit terakhir. So, bahagi dengan masa 2 lah. 2 minit terakhir bahagi dengan 2. So, kita dapat 3/2. Inilah kelajuan dia. Okey, so itu dulu. Okey, sekejap lagi. Sekejap, ada satu lagi yang saya terlupa kat sini. Satu lagi Satu lagi ialah kalau dia tanya laju purata.
ataupun purata laju. Purata laju ni awak kena ambil jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okay. So, contoh dia kata kat situ, dia nak purata laju untuk keseluruhan perjalanan. Tengoklah jumlah jarak yang paling maksimum berapa? 8. Jarak yang paling jauh lah 8. Jumlah masa, keseluruhan masa berapa? 7. So, dah siap dah. Inilah dia punya jarak dalam bentuk masa, dalam bentuk meter, masa dalam bentuk saat. Dalam unit saat. So, kita dapatlah dia punya laju purata ialah 8/7 meter per second. Kenapa saya dapat meter per second? 8 ni jarak meter. And then 7 ni saat. Masa saat. Sebab tu dapat meter per second. Meter per saat. Tapi biasanya matematik awak tak letak unit pun tak apa, asalkan unit awak tu mengikut kehendak soalan. Okay? So, itulah sahaja untuk graf jarak masa. Laju masa saya tak nak masuk lagi. So, pastikan awak faham dulu nak cari laju macam mana, nak cari kat mana objek berhenti ataupun berapa lama objek berhenti. Dan yang ketiga, nak cari laju purata. Cuma untuk laju purata ni awak kena hati-hati bila kamu ada graf pergi dan kembali. Graf ni kita ada 2 tau. Dia bergantung lah, sebenarnya graf ni lebih kurang macam pergerakan kamu sahaja. Okay, pergerakan kamu, contohnya daripada rumah kamu pergi ke kedai. Kemudian dekat kedai tu kamu berhenti, kan? Berhenti, so garisan dia mendata. Kemudian kamu teruskan perjalanan ke rumah kawan. Kemudian kamu patah balik ke rumah. Okey, yang ini saya namakan dia graf pergi dan kembali. Kalau kata graf pergi dan kembali ni, awak kena hati-hati. Untuk jumlah jarak, awak kena ambil contohnya kat sini, jarak kan. Jarak. Okey, jarak, yang ini masa. Okey, katakan jarak awak pergi ke rumah kawan awak tadi berapa? Katakan 10 meter. 10 meter jauh tak? Dekat je lah. Tak apalah, lantaklah. Saya nak bagi kamu faham. Katakan kamu pergi ke rumah kawan kamu 10 meter jarak dia. Dan kamu patah balik pun 10 meter. So, jumlah jarak dia jadi berapa kat situ? Boleh tak ambil 10? Tak boleh. Kamu kena ambil pergi dan kembali. 10 campur 10. Dia jadi 20. Okey, 10 tambah 10. Bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa kat sini lah. Katakan jumlah masa awak ambil 5 minit. Ataupun 8 minit. Contoh. Okey, so kamu dapatlah kat situ 20 bahagi dengan 8. Dapat berapa? 216. 2.5. Okey, contoh kat situ. So, dapatlah dia punya laju purata. Okey, ini untuk graf pergi dan kembali kena ambil keseluruhan jarak. 10 campur dengan 10. Awak tak boleh ambil 10 sahaja. Salah. Macam ni tadi, ini graf pergi tak kembali. Dia pergi, tak balik-balik dah. Okey, ni graf pergi tak kembali. Ni graf pergi dan kembali. Pergi dan kembali awak kena tambah dia punya jumlah jarak yang ada dekat atas ni. Okey, dia punya jarak yang ada kat atas ni kena tambah. Tapi kalau kata pergi tak kembali, tak perlu tambah. Awak terus ambil nilai jarak yang paling tinggi.
Okay, so saya harap kamu jelas dengan penerangan saya tentang graf jarak masa. Okay, itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan sambung dengan graf laju masa. Okay, laju masa. Okay, thank you semua. Assalamualaikum.